Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat kita Muhammad Izzuddini dari Pasimah Kelantan. Alhamdulillah. Baik, tentunya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, gejala yang disebut sebagai gay, lesbian, transgender, bisexual dan seumpamanya ataupun ringkasnya disebut sebagai LGBT pada hari ini, Allahu Akbar, para penonton, ini merupakan satu perkara yang akan merosakkan tamadun umat manusia. Seperti yang saya sebut di awal tadi, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kenapa kita mahu membuat perkara-perkara yang bercanggah dengan fitrah manusia yang telah diaturkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, pada fikir kita yang normal, yang waras, mana mungkin kita boleh menerima perbuatan-perbuatan songsang sebegitu? Kenapa? Bagaimana kewajaran akal kita boleh menerima? Kita tak boleh menerima perkara yang demikian. Ia bukan setakat bercanggah dengan naluri ataupun fitrah, bukan setakat bercanggah dengan budaya. Yang paling asas, ia bercanggah dengan agama kita. Jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, para penonton yang dirahmati Allah, saya kira ini jadi satu alarm sistem. Jadi satu alarm ataupun satu, kita kata satu satu petunjuk kepada kita, marilah pakat-pakat kita menjaga institusi keluarga kita masing-masing. Kita jaga kita. Pakat-pakat jaga institusi masing-masing. Ibu, ayah, saya minta tolong, marilah kita jaga anak-anak kita supaya tidak ada kecenderungan ataupun tidak ada tindak tanduk yang boleh menterjebakkan mereka ataupun menjebakkan mereka kepada gejala songsang sebegitu. Kerana dari Anas, saya tertarik ada sebuah kajian yang dibuat oleh sekumpulan penyelidik dalam sebuah kertas kerja yang mereka tulis seminar yang dianjurkan di sebuah universiti di utara. Antara yang disebutkan masalah kebejatan sosial termasuk liwat, rogol. Kajian ini dibuat kepada temubual kepada sekumpulan pesalah juvana, dan kajian ini pada tahun 2016. Mereka, sekumpulan penyelidik ini bertemu dengan pesalah juvana dan mereka interview, temubual. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan anak-anak ini terjerumus kepada kegiatan yang tidak bermoral tadi? Jadi antara jawapan yang diberikan oleh anak-anak tadi ialah, nombor satu, puncanya ialah keluarga yang bercerai-berai, keluarga yang porak-peranda. Kerana itu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentunya soal cerai ini juga benda yang dibenarkan dalam agama setelah tidak ada titik pertemuan dah tak ada dah. Bertemu je nak bertumbuk je kan. Habis modal dah. Maknanya terpaksa berpisah. Ada ruang itu, benar. Tetapi kita mesti menggalas tanggungjawab amanah anak-anak itu tetap anak-anak kita. Walaupun suami isteri ini telah terpisah kerana penceraian, minta tolong sangat-sangat. Mesti kita menjaga anak-anak kita. Bagaimana? Yang pertama, pantau anak-anak kita dengan siapa mereka berkawan. Kerana kita bimbang kalau ibu ayah tak ada masa nak beri telinga kepada mereka. Maksud saya, tak ada masa memberikan pendengaran, tak ada masa nak mendengar masalah mereka. Saya bimbang, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, anak-anak kita akan bertemu orang yang salah. Betul. Orang yang ada niat jahat untuk mencederakan anak-anak kita dengan gejala ataupun kita sebut sebagai jenayah liwat dan seumpamanya. Kita bimbang anak-anak kita bertemu dengan insan-insan ataupun makhluk-makhluk sebegini. Jadi minta tolong para penonton, kita pakat-pakat jaga anak-anak kita. Wallahu a'lam.